Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pengajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu kembali kita pada hari ini. Sebelum kita nak mula belajar, kita perlulah dalam keadaan yang sedia, semangat dan fokus. Itu yang penting. Sebelum tu saya harap anak-anak ustazah semua dalam keadaan yang sihat, tak ada sakit-sakit, jaga kesihatan semua ya. Hari ni kita akan sambung subjek munakahat. Tarik nafas, hembus, tarik, hembus, tarik lagi, hembus. Lepas tu cakap apa? Cakap Alhamdulillah. Subjek dah tahu, subjek munakahat. Tapi tajuk apa kita kan dah habis dah tajuk minggu lepas. Jadi hari ni kita mestilah nak masuk bab yang baru. Rasa-rasa bab apa? Tak apa. Ustazah akan tunjukkan satu gambar. Awak semua kena tengok gambar tu, sebab gambar tu ada kaitan dengan tajuk kita hari ni. Teka ya. Ni gambarnya. Tengok gambar tu betul-betul. Gambar apa Ada gambar love-nya retak pula. Ada gambar lelaki, ada gambar perempuan. Ustazah bagi tahu. Yang lelaki tu suami, yang perempuan tu isteri. Tapi yang peliknya, kenapa dia orang menangis Rasa-rasa gambar apa ni? Apa kaitan gambar ni dengan tajuk yang kita nak belajar hari ni? Cuba fikir-fikirkan. Dah fikir-fikir kan gambar apa tu? Saya ada dengar tadi jawapan salah seorang pelajar. Dia cakap bercerai. Betul. Yelah, berlaku bercerai, sebab itulah dia orang menangis. Takkan bercerai. Awak pernah jumpa ke orang bercerai dia ketawa atau dia suka? Tak ada kan? Mestilah menangis, sedih. Jadi hari ni kita nak belajar tajuk bercerai. Bercerai sama erti dengan talak. Dah tahu talak, tapi talak tentang apa yang kita nak belajar hari ni? Tentang pengertian talak dan pembahagian talak. Yang pertama, jom kita tengok pengertian talak dulu. Pengertian talak.
Pengertian talak terbahagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan dari segi syarak. Talak dari segi bahasa ialah melepaskan dan meleraikan. Okey, dah tengok maksud talak dari sudut bahasa ialah melepaskan dan meleraikan. Apa yang dimaksudkan dengan melepaskan dan meleraikan tu? Melepaskan bermaksud melepaskan ikatan pernikahan yang dibentuk semasa menerima akad nikah. Okey, sebagai contoh, Airil telah bernikah dengan Fatin. Apabila mereka telah bernikah, mereka telah wujudkan satu hubungan yang dipanggil hubungan suami dan isteri. Sambung cerita, tadi Airil suami kepada Fatin. Satu hari tu, Airil pulang dari tempat kerja dalam keadaan yang sangat marah apabila dia tahu yang Fatin curang di belakang dia. Mereka pun bergaduh, berbalas kata-kata, marah-marah, baling barang lah, apalah. Akhirnya, Airil melafazkan talak kepada Fatin, maka jatuh talak. Dengan ini, terlepaslah ikatan pernikahan antara mereka berdua. Meleraikan pula? Meleraikan bermaksud meleraikan hubungan suami dan isteri yang dijalinkan. Sebagai contoh, seperti kes Airil tadi, dia kan dah menceraikan isterinya iaitu Fatin. Okey, dah jatuh talak. Dia bukan sahaja telah melepaskan ikatan pernikahan antara dia dan Fatin, antara Airil dan Fatin, tetapi dia telah meleraikan juga hubungan suami isteri antara mereka berdua. Maksudnya dah tak ada hubungan apa-apa lagi bila jatuhnya talak ni. Itu yang dimaksudkan dengan meleraikan. Itulah contoh-contoh untuk maksud talak dari sudut bahasa, iaitu melepaskan dan meleraikan tu. Jangan nak suka-suka pula Ustazah bagi contoh Airil, Fatin tu semua. Tu sebagai contoh supaya awak lebih faham, lebih ingat. Awak kan suka kalau dikanan-kanankan macam tu. Okey, jom pula kita tengok pengertian talak dari syarak. Pengertian talak
Dari sudut syarak pula, ialah bercerai daripada pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau kata-kata yang sama maksud. Apa contoh kata yang sama tu? Aku lepaskan kau. Atau balik kau ke rumah ibu engkau. Okey, itulah tadi dua perkataan, contoh perkataan yang sama erti dengan lafaz talak. Okey, dah selesai kita tengok tentang pengertian talak. Sekarang, jom kita beralih pula kepada pembahagian talak. Pembahagian talak terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah talak raj'i. Talak raj'i ialah talak yang bolehkan suami merujuk semula dengan isterinya untuk hidup bersama dalam naungan suami sesudah jatuh talak. Talak raj'i juga hanya untuk talak 1 dan 2 sahaja. Suami isteri tersebut tidak perlu melakukan akad nikah yang baru. Selama mana isteri masih dalam tempoh iddahnya. Iddah ini juga disebut sebagai iddah raj'i. Ia juga hanya untuk isteri yang telah disetubuhi. Okey, itulah talak raj'i. Jom kita tengok contoh dia pula. Sebagai contoh, Amir telah menceraikan isterinya iaitu Ina yang pernah disetubuhi olehnya
dengan talak 1. Selepas sebulan, Amir ingin merujuk kembali dengan isteri yang ditalaknya iaitu Ina. Adakah boleh Amir rujuk kembali dengan isterinya? Mestilah boleh, sebab Amir hanya menceraikan Ina dengan talak 1. Dan semasa Amir nak merujuk kembali dengan Ina masih lagi dalam tempoh iddahnya. Okey, itulah contoh bagi talak jenis rojak ni. Sekarang, jom kita tengok pula talak jenis bain. Talak bain. Maksud talak bain ialah pisahkan terus dan suami tidak boleh merujuk kembali dengan isteri yang diceraikan tersebut. Secara umum, talak bain ini hanya untuk talak 3 sahaja. Ciri lain kita akan belajar pada kelas minggu depan. Contoh bagi talak jenis bain ialah Ajwad menceraikan isterinya Anis dengan talak 3. Selepas itu, Ajwad ingin merujuk kembali dengan isterinya Anis. Adakah boleh mereka merujuk kembali? Mestilah tak boleh. Sebab Ajwad dah melafazkan talak 3 kepada Anis. Talak tersebut disebut sebagai talak bain. Sebenarnya, talak bain ni terbahagi kepada 2. Tapi kita akan belajar pada kelas seterusnya. Untuk hari ini, kita hanya perlu kenal saja apa itu talak jenis talak bain. Okey, itulah serba sedikit penerangan tentang pengertian talak dan pembahagian talak. Okey, bukan terangkan je. Ustazah sertakan sekali dengan contoh-contoh supaya awak lebih ingat dan senang untuk awak faham tajuk talak ni. Simple je tajuk talak ni. Senang je kan? Ustazah nak tengok senang ke tak untuk anak-anak murid Ustazah ni. Jadi kita akan main permainan. Okey, ini permainan kita hari ni. Hari ni sebenarnya tak adalah permainan sangat macam selalu kita main kursi beracun, kotak beracun, main apek buta. Macam-macam lagi kita main kan.
Okey, tapi hari ni hanya simple je, kita buat quiz je. Okey, kotak dia nama kotak misteri. Dalam kotak tu ada soalan. Soalan apa? Soalan berkaitan tajuk kita hari ni. Tajuk, pengertian talak dan pembahagian talak yang kita belajar tadi. Cara dia, Ustazah akan goncangkan kotak ni. Dalam kotak ni ada soalan. Ustazah akan cabut satu dan bacakan, awak semua kena jawab. Okey, jom kita main. Okey, Ustazah goncang dia. Goncang. Soalan pertama ialah... Soalan pertama. Talak sama erti dengan alif, nikah, ba, tunang, ta, cerai. Okey, itu soalan yang pertama. Cuba jawab. Okey, jawapan dia ta, cerai. Kenapa jawapan dia ta? Okey, tengok. Dia minta talak sama erti dengan. Maksud dia minta maksud yang sama erti dengan perkataan talak. Ni kan kita belajar tajuk talak, bukan tajuk nikah dengan tunang. Jadi jawapan dia ta, cerai. Soalan kedua ialah goncang. Soalan kedua. Pengertian talak dari bahasa ialah alif, meleraikan dan mencantumkan. Ba, meleraikan dan melepaskan. Ta, mencantumkan dan memecahkan. Jawapannya ialah ba, meleraikan dan melepaskan. Jadi, pengertian talak dari bahasa ialah meleraikan dan melepaskan. Tadi kan kita dah belajar pengertian talak dari bahasa. Ustazah dah terangkan, bagi contoh lagi. Jadi, jawapan dia ba. Okey, kita dah masuk soalan yang terakhir, iaitu soalan yang ketiga. Goncang. Soalan yang ketiga atau soalan yang terakhir ialah pengertian talak dari syarak ialah, dia dah bagi ayat tu, bercerai daripada pernikahan dengan menggunakan lafaz apa, tempat kosong, atau kata-kata yang sama maksud. Pilihan jawapan yang dia bagi, alif, cinta, ba, talak, dan ta, nikah. Okey, cuba jawab. Isi tempat kosong tu. Jawapan apa yang paling sesuai? Okey, ba jawapan dia, iaitu talak. Jadi, jawapan untuk pengertian talak dari syarak ialah bercerai daripada pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau kata-kata yang sama maksud. Takkan alif pula lafaz cinta atau ta lafaz nikah.
Okey, Alhamdulillah. Nampaknya ramai yang faham Ustazah ajar dengan soalan tu, boleh jawab. Kelas kita dah hampir ke penghujungnya. Tapi sebelum tu, jom kita ulang semula apa yang kita belajar hari ni. Jom. Okey. Dah habis dah. Jadi kita pun dah belajar, dah main permainan, dah jawab soalan, dah ulang dah pun. Jadi Ustazah harap awak semua ingat dan faham apa yang Ustazah ajar hari ni. Tajuk talak tu ingat dan sematkan dalam fikiran dan hati. Okey, macam biasa Ustazah akan bagi kerja sekolah. Kerjanya ada buku tulis menagahat kan? Okey, buka buku tulis menagahat, tulis hari dan tarikh, jangan lupa, selalu lupa awak semua ni. Okey, tulis hari dan tarikh, buat peta minda pengertian talak, lepas tu buat peta minda kemas dan kreatif, biar maklumat tu semua lengkap. Okey, lepas pengertian talak, apa pula pembahagian talak. Buat benda yang sama, buat peta minda, buat kemas-kemas, buat kreatif-kreatif. Okey, minggu depan saya akan cek seorang-seorang sebelum kita mula kelas. Okey. Okey, sebelum habis kelas, mari kita sama-sama baca tasbih kifarah dan suratul Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dengan ini habislah kelas kita untuk hari ini, dan insya-Allah kita akan jumpa pada kelas seterusnya. Okey, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.